Boleh dengar. Okay, tak apa. Kalau macam tu saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman ibnu Mahdi an Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an ibn Ka'b bin Malik an abihi radhiyallahu anhum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu salasan. Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan apabila selesai makan Nabi SAW menjilat jari-jari baginda sebanyak 3 kali. Jadi sunnahnya kita setelah makan, jadi bahasa yang lebih tepat sebenarnya, yal'aqu ni, dalam bahasa Arab sebenarnya bukan yang tepatnya bukan menjilat. Tapi Nabi SAW menghisap. Kalau jilat, guna lidah saja kan. Tapi hisap ni memang bekas-bekas makanan yang ada di jari tu, Nabi memang hilangkan dengan cara Nabi tidak meninggalkan sisa daripada tangan Nabi SAW. Sebanyak 3 kali ini ada yang mengatakan dengan 3 jari. Terus qala Abu Isa wa rawa ghairu Muhammad ibn Bashar hadza al-hadits qala yal'aqu asabi'ahu as-salas. Ni Nabi hisap. Kita jilatlah kalau kita faham dia. Terus qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khali qala hadatsana Muhammad bin Salamah an Thabit bin Anas qala an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan apabila selesai memakan makanan Rasulullah SAW menjilat ketiga-tiga jari baginda. Jadi ini yang sahabat nampak memang Nabi kerap menggunakan 3 jari. Jadi sebenarnya sunnah awal daripada kita makan ni, jadi kita menggunakan 3 jari ni. Sekiranya memungkinkan makanan tu dimakan dengan 3 jari. Kalaulah contoh makanan berkuah, tidak memungkinkan maka kita gunalah sudu. Ataupun makanan tu lembik seperti bubur. Jadi tidaklah kita ni memungkinkan untuk menggunakan 3 jari, maka kita seperti biasa sahaja. Tetapi yang memungkinkan maka kita menggunakan 3 jari begitu juga dengan Nabi SAW. Terus qala hadatsana Sayyidina Anas bin Malik apabila selesai itu dah bawah. Qala hadatsana Al-Husain bin Ali bin Yazid As-Sudai Al-Baghdadi qala hadatsana Yaqub bin Ishaq yakni Al-Hadrami qala hadatsana Syu'bah an Sufyan As-Sawri an Ali bin Umar an Abi Juhfah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala aqulu muttaqian. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, adapun aku maka aku tidak makan sambil bersandar. Jadi di sini membawa maksud Nabi itu tidak makan dalam keadaan santai. Bila makan Nabi dalam keadaan yang serius lah. Maksudnya bukanlah bersantai-santai dalam makan. Jadi ulama membahaskan sandar Nabi ni ada 3 pendapat yang ulama bahaskan. Yang pertama, sandar seperti yang kita faham lah, sandar ke belakang. Yang kedua, sandar kanan. Contoh tangan ni, kita sandarkan macam tu ke sesuatu tempat yang boleh kita menganankan, tahan guna tangan kanan. Ada riwayat lain mengatakan, ulama pendapat ini sandar ke kiri, menggunakan tangan kiri. Seperti ahwal Nabi ketika bersama dengan sahabat lah. Jadi seperti itu juga. Yang Nabi kata, aku tak bersandar ketika aku makan. Jadi itu, tapi Nabi kata kat sini, amma ana fala aqulu muttaqi'an ni,
membawa maksud, bukanlah Nabi kata makruh kalau kita makan bersandar, tetapi Nabi kata aku kalau makan tak bersandar. Kalau akulah macam tu, kalau bahasa, kalau akulah kalau makan tak bersandar. Nabi memilih untuk tidak bersandar berbanding bersandar. Adapun kalau kita bersandar, itu tidak menjadi kemakruhan, bukan menunjukkan kemakruhan kat sini. Seterusnya, Sayyidina qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Abdul Rahman ibn Mahdi, qala hadatsana Sufyan an Ali bin Akmar nahwa. Sayyidina Ali bin Al-Akmar juga menyatakan mengenai hal yang sama. Qala hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani, qala hadatsana Abdah bin Sulaiman al-Hisham bin Urwa an ibn Ka'b bin Malik an Abihi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi as-salasi yal'aquhunna. Sayyidina Ka'ab bin Malik menyatakan Rasulullah SAW menjamah makanan dengan menggunakan 3 jari baginda. Tadi tu, riwayat tadi tu, menggunakan 3 jari. Baginda Nabi SAW makan menggunakan 3 jari. Apabila selesai makan, baginda menjilat ketiga-tiga jari baginda. Menjilat 3 jari ni. Jadi itu adalah yang boleh kita ikut sunnah tu. Jadi apa-apa saja yang Nabi lakukan, apabila kita niatkan untuk mengikut Nabi mutaba'atan, maka ianya akan menjadi pahala berupa ibadat dan ianya berpahala di sisi Allah. Dengan syarat kita mengetahui itulah yang apa Nabi buat. Jadi kena tahu dulu apa yang Nabi buat. Jadi ada ulama yang mana ulama tu alim dan dia tahu yang bahawasanya Nabi ni antara salah satu kesukaan Nabi adalah memakan tembikai. Akan tetapi waktu tu dihidangkan tembikai tapi beliau tak makan. Saya lupa nama imam tu. Dia tak makan. Beliau ni tak makan, imam. Lepas tu ada orang tanya, wahai imam, bukankah kau tahu bahawasanya Nabi suka makan tembikai? Ya, aku tahu. Tapi sekarang ni aku tak tahu macam mana Nabi SAW makan tembikai. Aku tak tahu cara bagaimana, cara makan Nabi SAW. Jadi ulama ni berusaha untuk mengikut sedetail-detailnya tentang Nabi SAW. Sampai cara makan pun diikut. Kalau kita ni dah tahu Nabi suka makan tembikai, kita asal tembikai kita makan je lah kan. Kita bukan ikut cara tapi Nabi, sahabat ataupun ulama, maka mereka ni bersungguh-sungguh untuk menjejaki ataupun meniru gaya Nabi dengan sedetail-detail yang mungkin. Seterusnya, pendapat ulama kalau kita tengok hadis ni, yang terakhir sekali tadi tu, as-sadisah, atas Ali bin Al-Akmar. Yang bawah tu, matan tu as-sadis wa yal'aquhunna. Apabila selesai makan, baginda menjilat ketiga-tiga jari. Jadi ada riwayat yang ulama baca bukan yal'aquhunna. Riwayat ulama baca, ada yang baca yul'ikuhunna. Maksud yul'ikuhunna kalau kita belajar sorof, la'iqo yal'aku tu menghisap. Kalau al'aqo yul'iku tu maksudnya menghisapkan hunna tu kembali domili kepada sahabat. Jadi Nabi setelah selesai makan, maka Nabi memberi jari beliau ni, baginda ni kepada sahabat. Lalu sahabat jilat. Ini sebagai tanda mereka ambil keberkatan daripada Nabi SAW. Ini ada sebuah tafsiran daripada ulama lah. Boleh kita baca yal aku ataupun yul iku, mengikut kita punya terjemahan. Jadi boleh dua, kalau yal aku memang Nabi yang jilat tiga-tiga jari tu. Hunna tu kembali kepada 3 jari. Kalau yul iku hunna, Nabi menjilatkan ataupun Nabi memberi jari Nabi supaya dapat dijilat oleh para sahabat. Seterusnya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu terus. Qala hadatsana Ahmad bin Mani, qala hadatsana Al-Fadl bin Dukain, qala hadatsana Mus'ab bin Sulaim, qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muqa'in minal ju'. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW pernah dihidangkan dengan buah tamar. Aku melihat baginda makan sambil duduk iq'a' dengan betis ditegakkan kerana lapar. Ini dulu pernah Nabi ni dihidangkan dengan buah tamar dan Sayyidina Anas melihat beliau ni duduk iq'a' kerana terlalu lapar. Jadi kita tengoklah, kita bayangkan bagaimana mujahadahnya Nabi SAW. Sedangkan
Nabi SAW ni adalah makhluk Allah yang paling dicintainya. Banyak kita dengar tentang cinta, sirah-sirah Nabi SAW. Lahirnya Nabi SAW sahaja, Allah muliakan dengan cara Allah. Cara Allah muliakan tak sama dengan kita. Kita muliakan Nabi SAW dengan kita merayakan Maulidul Rasul Nabi SAW. Kita membaca sirah-sirah Nabi SAW. Antaranya, pada malam ni kita baca Syama'il Muhammadiyah. Itu cara kita raikan cinta kita kepada Nabi SAW. Akan tetapi Allah ni meraikan cinta kepada Nabi SAW pada awal lagi kelahirannya. Allah telah menghancurkan tentera bergajah, yakni yang diutus oleh Raja Habsyah. Allah runtuhkan tentera bergajah itu. Hancurkan tentera bergajah. Yang kedua, Allah hancurkan istana Romawi. Yang ketiga, Allah hancurkan tiang-tiang Kisra. Yang keempat, Allah padamkan api Majusi yang setelah sekian lama tidak pernah terpadam, sehingga kan diberitahu hampir 1000 tahun tidak pernah terpadam. Jadi cara Allah muliakan Nabi SAW adalah dengan cara Allah hancurkan sifat-sifat kekufuran dalam diri orang-orang yang ada pada zaman itu. Allah hancurkan semua sifat kemunafikan. Allah hancurkan semua sifat-sifat hasad dengki. Allah hancurkan semua kesombongan. Jadi moga-moga majlis kita pada malam ini, majlis kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, dan hancur juga sifat munafik kita, hancur juga sifat sombong kita, hancur juga sifat kekufuran kita, hancur juga sifat hasad dengki kita. Moga-moga dengan asbab kita membaca Maulid ataupun Syama'il Muhammadiyah. Selain itu, Allah memuliakan lagi dengan cara Allah membuat nama Nabi SAW ni sentiasa berada di sebelah Allah. Contohnya ketika azan, seperti yang kita disyariatkan azan ni, bunyi azan, asyhadu an la ilaha illallah, setelahnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan dikatakan setiap pintu-pintu syurga tu terdapat nama, ditulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu menunjukkan Allah ni sentiasa menggandingkan namanya dengan nama Nabi SAW. Itu menunjukkan kekasih yang paling mulia. Apakah kita tidak menjadi mulia disebabkan kita mencintai kekasihnya Allah? Jadi kita turut juga mulia disebabkan kita memuliakan kekasih Allah, yakni Habibullah. Maka Nabi yang sudah mulia tu pun masih bermujahadah. Bagaimana kita ni, hari-hari kita kenyang, hari-hari kita diberikan rezeki, sedangkan Nabi SAW pernah berlapar. Sampai dikatakan pernah Nabi ni makan kerana kelaparan, terlalu lapar sampai menggigil. Terbayangkanlah macam mana pengorbanan seorang Nabi SAW. Terus kita sambung lagi dengan bab yang ke-25, bab mengenai jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Qala hadatsani Muhammad bin Musanna, qala Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far, qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq, qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhaddisu anil Aswad ibn Yazid an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma sabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubz asy-sya'iri yawmaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah menyatakan keluarga Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dengan memakan roti gandum syair yang paling rendah mutunya selama 2 hari berturut-turut sehinggalah baginda wafat. Ya Allah, kan? Macam ni lah. Kan? Nabi SAW tidak pernah kenyang dengan memakan roti gandum syair. Jadi disebut syair ni adalah roti yakni gandum yang paling kualiti rendah. Maksudnya yang kasar lah. Kalau gandum yang mahal tu dia halus-halus ni. Macam tu. Tapi Nabi ni yang tak paling kualiti sekali. Rendah mutunya. Selama 2 hari berturut-turut. 2 hari. Kita ni sehari pun dah tak tahan dah kan. Dah tak sanggup dah yang ni. Sehinggalah baginda wafat. Seterusnya, qala hadatsana Abbas ibnu Muhammadin ad-Duri, qala hadatsana Yahya ibnu Abi Bukair, qala hadatsana Harizu bin Usman an Sulaim bin Amir, qala sami'tu Aba Umamah al-Bahiliyya yaqulu ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzul sya'ir. Sayyidina Sulaim bin Amir
radhiyallahu anhu menyatakan bahawa beliau mendengar Abu Umamah Al-Bahili berkata, tidak pernah aku lebihkan pada keluarga lebihan, tidak pernah ada lebihan pada keluarga Rasulullah SAW roti gandum. Jadi memang Nabi SAW ni cukup-cukup sahaja makan. Jadi banyaklah hadis nanti kita akan baca yang mana ketika Nabi tak menjumpai lauk pauk di rumah, maka Nabi akan berpuasa. Nabi tidak mencela kepada makanan. Itu antara sifat-sifat mulia Nabi SAW. Qala hadatsana Abdullah ibnu Muawiyah al-Juhaimi, Jumahi. Qala hadatsana Sabit bin Yazid al-Hilal bin Sabbab an Ikrimah an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliya al-mutatabi'ata tawiyan wa ahluhu la yajiduna isya'an. Yang tepatnya adalah asya'an. Yang tepatnya lah asya'an wa kana aktsaru khubzihim khubzal sya'iri. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW dan keluarga baginda bermalam selama beberapa malam berturut-turut. Dengan perkosa menahan lapar, mereka tidak memperoleh apa-apa untuk makan malam. Kebanyakan roti mereka adalah roti gandum sya'ir. Jadi kebanyakannya memang Nabi ni makan roti yang bermutu rendah. Jadi kita ni beringatlah kalau kita makan yang mewah-mewah, ingatlah kepada Nabi SAW yang mana tidak pernah makan yang semewah seperti mewah kita. Kalau kita sekarang, apa yang paling boleh dikatakan sama level dengan gandum syair? Apa yang boleh katakan sama level dengan tu? Pun masih tidak dapat menandingi kemujahadahan makanan Nabi SAW. Yang bagi kita yang paling rendah mutu kita makan sekarang pun masih tinggi mutu nak dibandingkan dengan roti syair yang Nabi SAW makan. Jadi nanti ada juga hadis yang mana Sayyidina Aisyah akan menangis setiap kali mengenangkan Nabi dulu waktu hidup makan tak pernah kenyang. Jadi waktu tu Sayyidina Aisyah akan menangis. Sama jugalah kisah dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Seperti kita kenal sahabat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya. Akan tetapi beliau ni setiap kali makan, beliau ni menangis. Sebab apa? Takut nanti harta akan dihisap oleh Allah macam mana. Banyak sangat harta ni. Dan terkadang beliau ni nangis disebabkan teringat dengan Nabi. Nabi kat rumah makan tak kenyang. Aku makan dalam keadaan yang aku kenyang. Jadi teringat kepada Nabi SAW. Jadi sunnah kita mengingat kepada orang-orang yang miskin kan. Yang makan mungkin kais pagi makan pagi kan bahasa kita. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi disebabkan itu jugalah kita ni disunnahkan untuk tidak membazir makanan kan. Kalau kita ni dah banyak sangat makanan, janganlah kita membazir makanan. Sebab di situ pun kita dah menunjukkan kita ni kufur dengan nikmat Allah. Sedangkan Allah hari-hari bagi nikmat kepada kita. Jadi caranya adalah cara untuk supaya tak membazir, kita ambil dah makanan yang seboleh-bolehnya yang kita rasa kita boleh habiskan. Jangan sampai kita ni mengikut hawa nafsu kan. Kalau kita ikut hawa nafsu, akhirnya membazir, jadi pembaziran. Sebabkan akan termuntah kalau kita masukkan lagi. Jadi untuk pengetahuan Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin, guru saya, yang mana beliau ni kalau makan di sebelah beliau ni pasti disuruh untuk licin, tak ada tersisa sikit pun kerana mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi pun dikatakan kalau talam tu, kalau habis Nabi akan macam ni. Sampai ambil kalau ada kuah macam tu. Kalau kita ni masih lagi ada nasi-nasi sebutir, dua butir. Sebab apa? Dikatakan fa'innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kerana sesungguhnya kalian tidak mengetahui di manakah keberkatan yang terdapat dalam makanan tu. Sebab itulah kita kena makan sampaikan jari-jari ni ada makanan kita ni disunahkan untuk jilat. Sebab apa? Kita tak tahu ada keberkatan dekat makanan tersebut. Berkat ni bukan setakat berkat hidup. Berkat ni bermaksud sehat, bermaksud rezeki yang limpah ruah, bermaksud juga kita punya seharian kita berjalan dengan lancar. Tu maksud berkat, kita nak cari berkat dalam harian kita. Jadi sunnah untuk kita, kalau tak habis juga makanan macam tadi, pertama, jangan kita mengikut hawa nafsu. Yang kedua, kalau tak habis juga, kita sedekahkanlah kepada haiwan kucing ke kan. Ada tulang, sebab kucing makan tulang.
tinggallah sedikit daging, kesian nak makan tulang ni kan. Tinggallah sedikit. Ingat juga kepada binatang makhluk yang ada. Jadi itu caranya, jangan kita buang, asal buang. Sebab tak apa? Sebab takut bila dah terbiasa buang makanan, nanti Allah satu hari nanti Allah akan tarik nikmat. Bukan maksudnya Allah tarik nikmat, Allah tarik rezeki makanan, bukan. Boleh jadi Allah akan sakitkan kita. Itu kita tak nak. Akhirnya, dengan sebab sakit, kita sudah tidak berselera untuk makan makanan yang mewah. Akhirnya, kita memang walaupun makanan tu mewah sekalipun, sedap sekalipun, tapi disebabkan Allah tarik nikmat sedap, akhirnya kita takkan boleh makan. Sebab kenapa? Ingatlah dulu sebab kita pernah membuang makanan. Jadi jangan sampai kita membazir makanan. Terus bersama lagi qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala hadatsana Ubaidullah bin Abdul Majid Al-Hanafi qala hadatsana Abdul Rahman bin Abdullah ibn Dinar Nakiyah yakni al-Quwara faqala sahlun faqala nafuhu fayatiru minhu ma tarasuma na'jinuhu. Sekat Sekat sangat ke apa? Hadis yang Ustaz baca tadi lag. Oh ni okey dah kan? Dah okey dah kan? Dah okey dah. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menyatakan bahawa ditanya kepadanya, pernahkah Rasulullah SAW memakan naki? Naki ni bermaksudnya roti berwarna putih yang dibuat melalui proses mengayak dan penyaringan berkali-kali. Jadi ni kualiti ni tinggi lah maksudnya naki ni. Sahal menjawab, Sayyidina Sahal pun menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah melihat naki sehingga baginda wafat. Sayyidina Sahal ditanya lagi, apakah kamu semua memiliki alat pengayak? Jadi maksudnya alat apa panggil? Filter, penapis. Pengayak ni penapis. Pada zaman Rasulullah SAW, dia menjawab, kami tidak memilikinya. Sayyidina Sahal ditanya lagi, lalu apakah yang kamu semua buat dengan gandum untuk menjadikan roti? Dia menjawab, kami meniupnya. Jadi dulu tak ada alat tu, tak ada filter ataupun penapis tu tak ada. Jadi cara mereka ni nak alihkan dengan cara tiup. Jadi tiup, bayangkanlah kalau tiup tu macam mana. Hingga berterbangan apa yang boleh terbang, kulit-kulit dan kotoran, sehingga kemudian kami mengisarnya. Jadi sebab itulah kualitinya dan sebab apa mereka ni tak ada penapis tadi tu. Kalau kita tengok balik ke atas ni, apa dia kata? Sayyidina Sahal ditanya, tak pernah ke Nabi ni makan gandum naki yang bermutu tinggi lah. Lalu beliau jawab apa? Rasulullah SAW tidak pernah melihat naki. Kat sini kata tak pernah melihat, apa lagi makan. Kalau lihat je tak pernah, apa lagi makan. Jadi memang hidup baginda ni sangat-sangat sederhana. Jadi antara sunnah juga adalah kita mengikut kesederhanaan Nabi SAW. Tapi sunnah ni susah nak diikut lah. Sebab apa? Kita tak mampu. Sebab Nabi adalah yang mendapat kemuliaan ni. Kalau kita mampu, Masya Allah. Maksudnya bukanlah kita ni kena miskin. Maksudnya kita ni berpada-padalah dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang orang mencari kemewahan lebih daripada kesenangan. Sebab apa? Ada beza dengan perkataan mewah dengan senang. Mewah ni adalah untuk kita menunjukkan kita punya harta kepada orang-orang. Tetapi senang ni untuk diri kita senang. Sebab apa? Bila senang, pasti kita hidup akan tenang. Tapi kalau mewah kita ni susah nak tenang. Sebab apa? Kita mengharapkan orang melihat apa yang kita ada, kemewahan yang kita ada. Tapi bila senang, kita semuanya akan jadi senang. Betul lah tu. Seperti kata, kita ni buat tepung gandum guna kek, lembut lagi tu. Macam mana Nabi SAW? Macam mana Nabi SAW makan benda yang bermutu rendah, dan zaman dulu lagi tak adalah macam kita ni. Semua dah ada, dah butter ada, plantar ada, cheese lagi. Kita semua benda makanan sekarang semua nak berkait dengan cheese. Barulah viral kan. Nabi SAW makan yang apa yang sudah ada sahaja. Seterusnya Sayyidina oleh hadatsana Muhammad bin Bashar
Qala hadatsana Mu'az bin Hisham qala hadatsani Abi an Yunus an Qatada an Anas bin Malik qala ma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukarah sukur rojatin sukur rojah wala khubza lahu murakkakun qala faqultu li Qatadah fa'ala ma kanu ya'kulun qala ala haziz sufar qala Muhammad bin Bashar Yunus hadza allazi rawa an Qatadah huwa Yunus al-Iskaf. Sedang Anas bin Malik menyatakan Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja, makan dan tidak pula menggunakan pinggan kecil. Jadi kat sini menunjukkan hadis ni zaman Nabi dah ada meja dah. Zaman Nabi dah ada pinggan dah ada dah. Cuma Nabi tak memilih untuk makan di atas meja dan tidak memilih untuk makan menggunakan pinggan. Bukanlah maksudnya kita ni kalau makan atas meja makruh ataupun pinggan. Kalau makan guna pinggan makruh, bukan. Cuma Nabi tak mengambil keistimewaan makan dalam meja, di atas meja dan juga pinggan. Ini Nabi sendiri yang memilih. Bagi dia tidak pernah dibuat baginya roti yang dihaluskan. Yunus salah seorang periwayat hadis ini berkata, aku bertanya kepada Qatadah, lalu di manakah mereka makan? Dia menjawab, di atas sufrah-sufrah ini. Sufrah tu macam hamparan yang kita hamparkan bila kita makan kat bawah, kulit atau kain yang dihamparkan. Jadi sunnah kalau kita makan kat bawah, kita ada alas. Supaya apa? Makanan yang jatuh tu kita boleh tiup dan kita boleh makan kembali. Sebab apa? Ada sabda Nabi SAW yang mengatakan Nabi pernah perintahkan ambil makanan yang terjatuh, lap dan makan. Maka Allah akan amankan dia daripada kefakiran. Jadi orang yang ambil makanan yang terjatuh tu lalu dia tiup, dia bersihkan dan dia makan, maka Allah akan amankan dia daripada kefakiran. Jadi kita ni semua tak nak fakir, semua nak akan kekayaan. Maksudnya kaya dalam ilmu, kaya dalam adab, dalam akhlak. Itu yang kita inginkan. Qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Abbad bin Abbad al-Muhallabi an Mujalid an Sya'bi an Masruq qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fada'at li bi ta'ami min qalat ma asba'u min ta'amin fa'sha'u an abkiya illa bakitu qala qultu lima qalat azkuru al-hala allati faraqa 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wallahi ma syabi'a min khubzin walah min marrataini fi yawmin. Sedang Mas'ud menyatakan pada suatu hari aku menziarahi Sayyidatina Aisyah. Dia kemudian menghidangkan makanan dan berkata, aku tidak makan hingga kenyang. Maka aku sentiasa menangis kecuali aku menangis. Jadi ni yang saya kata tadi tu. Sayyidatina Aisyah makan tu tak pernah kenyang dan menangis waktu tu. Aku tanya, kenapa kamu menangis? Sayyidatina Aisyah menjawab, aku teringat keadaan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Demi Allah, bagi dia tidak pernah makan roti dan daging hingga kenyang sebanyak 2 kali dalam sehari. Jadi Nabi dalam 2 kali sehari tu tak pernah kenyang. Jadi maksudnya sekala. Maksudnya jarang-jarang Nabi kenyang. Tak macam kita hari-hari kenyang. Kan? Sampai nak termuntah lagi kan. Sebab tu lapar banyak sebab sampai sekarang kadang-kadang bila kita infak makanan pun sampai terlebih-lebih akhirnya buang, membazir. Jadi kalau infak pun kita kena tengok jugalah. Apakah infak kita tu bermanfaat ataupun menjadi bala ataupun akan menyebabkan murka Allah. Jadi kalau kita infak, insya-Allah kalau kita tengok dulu apakah yang kita infak ni orang akan manfaatkan ataupun tidak. Seperti contoh kita menginfakkan madrasah-madrasahan, anak-anak tahfiz. InsyaAllah mereka akan makan. Kalau kita infak kepada selain yang mungkin bukan pelajar tahfiz kan, agak-agak. Dulu saya pernah baca ataupun tertengok dekat berita yang mana bulan Ramadan ke ramai orang infak dekat orang kata apa? Dekat orang yang duduk tepi jalan tu apa namanya? Gelandangan. Akhirnya terbuang sebab terlampau banyak sangat. Maksud hadis ni Nabi makan 2 kali sehari ke Ustaz. Ada terkadang Nabi ni makan tu 2 kali sehari ni bukanlah maksudnya sebanyak 2 kali dalam sehari. Ya betul. Maksudnya Nabi ni tak banyak makan lah. Sebab apa? Kadang-kadang Nabi akan makan bila ada makanan sahaja. Bila ada makanan. Kalau tak ada makanan memang Nabi akan berpuasa lah, kata Nabi SAW. Kadang-kadang bila Nabi dah niat puasa, nanti Nabi akan, bila tengok ada makanan, Nabi akan batalkan puasa. Itu menunjukkan puasa sunnah. Sayyidina Aisyah qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Daud qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhaddisu anil Aswad ibn Yazid an Aisyah qalat ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
min hubzi syairi yaumaini mutatabi'aini hatta tubidu. Sedangkan Aisyah menyatakan Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dengan makan roti gandum selama 2 hari berturut-turut sehingga baginda wafat. Maksudnya, Nabi kadang-kadang kenyang, kadang-kadang tidak kenyang selama 2 hari. Kiranya 2 hari kadang-kadang kenyang. 2 hari kadang-kadang tak kenyang. Maksudnya, tak mengikut waktu. Kadang-kadang ada makanan, Nabi akan makan. Kalau tak ada, Nabi tak makan. Kadang-kadang kalau Nabi lapar, Nabi akan keluar. Dan keluar sebab apa? Untuk menahan lapar ni. Macam tadi kan. Kalau jumpa ada makanan, ada yang sahabat bagi makanan. Nak nak makan, nak makan yang mewah. Sebenarnya boleh minta kat Allah tapi Nabi tak memilih. Kadang memang Nabi pun ada makan. Maksudnya, boleh kita tafsirkan juga ni makan sehari makan, sehari tak. 2 kali berturut-turut tu maksudnya selama 2 hari berturut-turut sehingga baginda wafat. Kadang-kadang mungkin tak makan 2 hari, sehari tu baru makan. Seterusnya, sekolah hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman, qala hadatsana Abdullah bin Amr Abu Ma'mar, qala hadatsana Abdul Waris, an Sa'id bin Abi Urwah, an Qatadah, an Anas bin Malik, qala ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khulwatna wa la aqulu khubzan muraqqaqan hatta mata. Anas bin Malik menyatakan Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja, makan dan tidak pernah makan roti yang sudah dihalus ataupun hingga baginda wafat. Yang ke-26 bab mengenai lauk pauk Rasulullah SAW. Qala hadatsana Muhammad bin Sahli ibni Askar, Abdullah bin Abdul Rahman qala hadatsana Yahya ibn Hasan qala hadatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwah an Abihi Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idah al-kharru qala Abdullah bin Abdul Rahman fi hadithihi ni'mal idah atau al-udmu al-khalbu. Sudah Aisyah menyatakan Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik ciptaan roti adalah cuka. Nabi kata sebaik-baik lauk itu cuka. Ini menunjukkan Nabi ni tidak mencela kepada makanan. Sedangkan cuka kita sendiri tahu macam rasa cuka dia. Sebab apa Nabi tak pernah mencela. Kalau Nabi tak suka, Nabi akan senyap dan Nabi tak makan. Kalau dulu sebaik-baik makanan adalah cuka, kalau kita ni, bagi kita ni bukan sebaik-baik makanan dah cuka ni. Bukan sebaik-baik lauk. Bahkan sebaliknya. Qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Ahwas an Sumah bin Harbin qala sami'tu Nu'man ibn Bashir qala yaqulu alastum fi ta'amin wa sharabin ma syi'tum laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min daqal ma yamla'u batnahu. Nu'man bin Bashir anhu menyatakan, bukankah kamu semua boleh makan dan minum sesuka hati kamu? Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW tidak apa-apa, tidak ada apa pun walaupun buah kurma yang buruk usang untuk mengisi perut bagi dia. Jadi buah kurma pun Nabi kadang-kadang tak ada nak dimakan. Oleh hadatsana Abdatu bin Abdul Al-Khuzai, oleh hadatsana Muawiyah ibn Hisham, an Sufyan al-Muharib ibn Disar, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah SAW ni'mal idam al-udmu al-khallu. Sayyidina Jabir bin Abdullah menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kuah adalah cuka. Sebaik-baik kuah adalah cuka. Ini sama juga hadisnya. Ini dah bawa ni banyak sikit. Kalau hadisnya Wafi' Sufyan Ayyub Abi Kilabah Al-Haz dan Zahdan Al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa Al-Asy'ari qawtiya bilah min dajajin فتنحى رجل من القوم وقال لك ما لك قال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا أكله قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. Zahdan Al-Jarmi nyatakan, suatu hari kami bersama Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, lalu dihidangkan kepada kami daging ayam. Melihat dihidangan itu, seorang lelaki telah menjauhkan diri. Abu Musa bertanya kepadanya, ada apa denganmu? Orang itu menjawab, aku melihat ayam memakan sesuatu yang kotor. Maka aku bersumpah untuk tidak memakannya. Tidak Imam Abu Musa berkata, kemari dekatlah. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW makan daging ayam. Jadi ada Abu Musa ni pernah tengok makan ayam makan benda yang kotor. Jadi beliau tak nak makan. Dan dia bagi tahu, sesungguhnya aku pernah melihat Nabi SAW makan daging ayam. Jadi bukanlah beliau ni tak nak makan sebabkan Nabi
Nabi, tak nak ikut Nabi, tapi sebab pernah bersumpah. Jadi kat sini beliau ni pernah bersumpah dengan nama Allah. Mungkin wallahi disebut kan. La aqula lahma dajjajah kan. Untuk aku berjanji tidak akan memakan daging ayam. Jadi kat situ kalau beliau ni langgar sumpah maka akan terkena kafarah antaranya disuruh. Nanti kalau kafarah sumpah adalah puasa 3 hari dan memberi fakir miskin 10 orang makan. Cara untuk membatalkan sumpah tersebut lah. Di sini bukanlah beliau ni tak nak makan sebab apa? Sebab pernah melihat kotor dimakan oleh ayam tadi. Qala hadatsana Fadl bin Sahlim Al-Aras Al-Baghdadi. Qala hadatsana Ibrahim bin Abdul Rahman bin Mahdi. Ibrahim bin Umar bin Safina an abihi an jaddihi qala afatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la mahbar. Dan Ibrahim bin Umar bin Safina radhiyallahu menyatakan daripada bapanya daripada datuknya Safina iaitu gelaran bagi mahdan. Jadi Sayyidina Safinah ni sahabat Nabi SAW. Dia katakan Nabi yang bagi gelaran Safinah ni. Maksud Safinah tu adalah kapal. Yang mana Sayyidina Safinah ni lelaki bukan perempuan. Lelaki. Sayyidina Safinah pernah membawa 2 karung yang mana 2 karung yang besar tu sepatutnya dibawa oleh unta. Tapi Sayyidina Safinah ni adalah sahabat yang larat untuk bawa 2 karung tersebut. Jadi bagi Nabi SAW menggelar beliau sebagai Safinah, kapal. Ia berkata, aku pernah memakan daging burung hubaros, jenis burung yang berleher panjang, jenis bangau. Macam bangau lah ni. Bersama-sama Rasulullah SAW. Ini dalil boleh makan burung bangau. Qala hadatsana Ali bin Hujrin. Qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Qasim at-Tamimi an Zahdam al-Jarmi. Qala kunna inda Abi Musa al-Ash'ari qala faqaddama طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من نبي تميم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدنو فقال له أبو موسى أدنو فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه وقال إني رأيته يأكل شيئا ففزرته وحالفت أن لا أطعمه أبدا. Dan Al-Jarmi menyatakan suatu hari kami sedang bersama dengan Abu Musa Asy'ari, dia menghidangkan makanan maksud daging ayam di antara orang kafir. Yang orang yang hadir ada seorang lagi daripada Bani Taimillah. Kulitnya kemerahan dan kelihatan seperti orang asing. Dia tidak mahu mendekati hidangan yang ada. Maka Abu Musa berkata kepadanya, kemari dekatlah. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW memakan dari daging ayam. Orang itu menjawab, sesungguhnya aku melihat ayam memakan sesuatu, maka aku merasa ia kotor, maka aku bersumpah untuk tidak memakannya selama-lamanya. Ini sama riwayat tadi. Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubair wa Abu Nu'aim qala hadatsana Sufyan an Abdullah bin Isa an rajulin min ahli Syam qalu lahu Ata'un an Abi Asid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu az-zaita wazahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Dan Abi Sa'id radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun dan manfaatkanlah ia sebagai minyak buat minyak rambut. Sebenarnya ia daripada pokok yang diberkati. Jadi zaitun ni ada kelebihan yang tersendiri. Yang sebabkan itulah Nabi SAW sentiasa memakai minyak rambut yang banyak, iaitu dengan minyak zaitun. Nabi SAW. Dan bila Nabi pakai minyak rambut, itu menampakkan Nabi ni tak ada uban. Sebab apa? Berminyak. Tapi bila Nabi tak pakai, baru nampaklah beberapa helai uban seperti yang kita dah baca sebab ini berkaitan dengan rambut Nabi SAW. Qala hadatsana Yahya bin Musa, qala hadatsana Abdul Razzaq, qala hadatsana Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu az-zaita wad-dahinu bihi fa innahu min sidratin mubarakatin. Qala Abu Isa wa kana Abdul Razzaq yattaribu fi hadzal hadits. وربما أسنده وربما أرسله. قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق المأمر عن يزيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة وتابع عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجاءت أتتبعه فأدعوه بين يديه لما أعلم أنه يحب.
Sayyidina Anas bin Malik menyatakan bahawa Rasulullah SAW menyukai buah labu. Maka letakkan makanan atau diundang dalam jamuan makan. Maka aku mesti cari buah labu dan meletakkannya di hadapan baginda kerana aku tahu baginda menyukai. Jadi ini adalah sunnah yang mana kita boleh kita ikut, yang mana sahabat pernah mencari dari buah labu dan diletakkan kepada baginda Nabi SAW. Dan tahu Nabi suka kepada buah labu ini. Antara hikmat kita kepada guru lah kalau sekarang. Kita tahu kesukaan guru kita berikan apa yang guru kita suka. Kita tuangkan apa tu, cedokkan lauk kepada guru kita. Jadi sebenarnya adab yang kita belajar sekarang, yang kita ada sekarang ni, sebenarnya daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab apa sahabat Nabi ni? Mereka ni belajar adab bukan disebabkan mereka ni diperintah oleh Nabi. Disebutkan al-adab, sebutkan al-adab fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Sebab tu kita kena belajar adab terlebih dahulu. Adab terlebih dahulu barulah ilmu. Seperti adab yang mana Nabi tak pernah suruh pun. Contohnya seperti Sayyidina Ali. Yang mana Nabi perintahkan untuk menulis surat Bai'atul Ridwan waktu tu. Nabi suruh tulis dia Muhammad bin Abdullah kat surat tu. Muhammad bin Abdullah. Tapi tetap juga Sayyidina Ali tulis Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulnya Allah. Kalau ikutkan, itu Sayyidina Ali melanggar perintah kan. Tapi perintah tu adalah yang lebih tinggi untuk dilanggar. Bahasanya dilanggar. Sebab apa? Tahu tu adab, berkaitan dengan adab. Jadi Nabi kalau marah. Bahkan Nabi beruntung sebab apa? Mendapat sahabat-sahabat yang common sense. Tahu itu adalah adab. Seperti halnya juga Sayyidina Abu Bakar. Yang Nabi suruh untuk menjadi imam, tapi beliau tetap tunggu Nabi, yang mana Nabi waktu itu sakit, tunggu Nabi, untuk Nabi juga jadi imam. Akhirnya Nabi juga datang dan menjadi imam. Sayyidina Osman dikatakan, beliau ni mengatakan bahawa aku sejak bersalaman dengan Nabi SAW dengan menggunakan tangan kananku, maka sejak itu aku tidak pernah bersalaman, maka sejak itu aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan menggunakan tangan kanan. Sebab apa? Rasa tak layak tangan yang pernah sentuh Nabi ni menyentuh kepada kemaluan. Dan yang terakhir, Sayyidina Abu Hurairah. Yang mana beliau ni pernah satu hari tu, beliau ni junub. Yang diwajibkan untuk mandi. Lalu beliau ni bertemu dengan Nabi SAW. Waktu bertemu tu, beliau ni cepat nyorok. Lari cepat malu. Lalu bagi Nabi SAW satu hari, tanya, wahai Abu Hurairah, kenapa kau lari daripada apa itu? Kerana aku waktu berjunub, wahai Rasulullah. Dan betul Nabi kata, innal insana la yanjus. Sesungguhnya manusia itu tidak najis. Memang yang Rasulullah. Semua aku ni malu untuk berjumpa dengan keadaan aku junub. Jadi macam tu mereka rasa adab mereka ni dah timbul lah. Jadi macam tu jugalah. Adab ni sebenarnya tidak perlu diajarkan. Akan tetapi dia akan dizahirkan melalui hati yang perlu ikhlas untuk mempelajari. Seterusnya, qala hadatsana Qutaibah Ibn Sa'id qala hadatsana Hafs bin Ghiyas an Ismail ibnu Abi Khalid an Hakim bin Jabir Nabi qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu indahu dubba'an yuqatta'u faqultu ma hadha qala yukassiru ini ta'aman. Dan Hakim bin Jabir menyatakan daripada bapanya, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW. Aku lihat di sisi Nabi SAW ada buah labu yang dipotong-potong. Aku bertanya, apakah ini? Maka jawab baginda, kita memperbanyakkan dengannya makanan kita. Oleh hadatsana Qutaibah Ibn Sa'id, Malik bin Anas, Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, yaqulu inna khayyatan da'a Rasulullah SAW. Sana'ahu. Qala Anasun, wa zahabtu ma'a Rasulillah SAW ila dhalika ta'am. Faqarraba ila Rasulillah SAW khubzan min sya'ir wa maraqat fihi dubba'un wa qabidun. Qala Anasun, fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-duba'a hawala al-qat'ati. Falam azalhu uhibbu ad-duba'a min yawma idzin. Anas bin Malik menyatakan seorang tukang jahit mengundang Rasulullah SAW dalam jamuan makan. Yang hidangan ini masak sendiri. Aku pergi bersama Rasulullah SAW ke jamuan tersebut. Maka dihidangkan kepada baginda roti yang dibuat daripada gandum, sebekas kuah yang berisi labu dan daging kering. Aku melihat Rasulullah SAW mencari-cari
labu dalam mangkuk tersebut, maka sejak hari itu aku menyukai labu. Jadi sahabat, kalau kita tengok sini, sahabat ni sentiasa memperhatikan Nabi walaupun sedikit-sedikit. Kalau kita ni dah makan. Kalau ikutlah kita ni kalau dah makan, kita dah tak tengok dah kiri kanan. Sebab apa? Pada zaman sahabat waktu tu, roti gandum juga disertakan dengan kuah berisi labu dan daging kering, itu menunjukkan makanan istimewa pada zaman dulu. Zaman Nabi SAW ni. Akan tetapi mereka ni tidak terliur ataupun tidak terleka dengan makanan yang mewah tersebut. Mereka lebih terleka dengan cara Nabi SAW. Tengok cara Nabi cari lauk, labu. Kalau kita ni kan nampaklah nasi biryani kari kambing 40 hari tu, ataupun pizza wagyu yang memang yang viral lah kan. Confirm kita ni akan fokus pada makanan kan. Tetapi sahabat akan lebih lihat detail Nabi ni macam ni. Sebab itulah mereka ni dapat meriwayatkan hadis-hadis berkenaan dengan Nabi SAW. Qala hadatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamah bin Sabib wa Mahmud bin Ghailan. Qalu hadatsana Abu Usama Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-wa'a wal 'asala. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Rasulullah SAW sangat menyukai manisan dan madu. Jadi ni antara sunnah lah kalau kita manisan dengan madu. Qala hadatsana Hasan bin Muhammadin az-Za'farani qala hadatsana Al-Hajjaj bin Muhammadin qala bin Jurayj qala akhbarani Muhammad bin Yusuf anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Salamah akhbaratu anha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyan fa'akala minhu summa qama ila salati wa ma tawadda. Salamah radhiyallahu anha menyatakan bahawa dia menghidangkan kepada Rasulullah SAW sebelah daging kambing panggang, maka baginda makannya, kemudian baginda bangun menunaikan solat, dia tidak berwuduk. Jadi dikatakan dulu sebelum nasih mansuh, kalau kita belajar nasih mansuh dalam hadis, dulu sebelum ni kita punya syariat menyatakan kalau kita makan benda yang berminyak kan, seperti susu yang ada lemaknya atau makanan yang ada lemaknya, maka kita mesti berwuduk. Dan hadis itu dah masuk dah. Jadi ini yang memasukkan hadis ni adalah ni, yang menunjukkan baginda pernah makan daging kambing, dan kambing ni kan penuh dengan lemak kan. Kemudian baginda bangun menunaikan solat, dia tidak berwuduk. Jadi kita setakat kumuh-kumuh dah boleh terus, tak perlu kita berwuduk lagi. Di dalam fiqh lah. Qala Hasan Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahi an Sulaiman ibn Yazid an Abdullah ibn Harith qala akalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwa'an fil masjid. Dan Abdullah bin Al-Harith menyatakan kami telah makan daging panggang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waki' qala hadatsana Mis'ad an Abi Sahra Jami' ibn Shaddad an Al-Mughirah ibn Abdullah an Al-Mughirah ibn Syu'bah qala hadits tu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata laila wa utiya bi jambit mashwi thumma akhadha shafarata faja'ala yahuzzu fa hadza li biha minhu qala faja'a Bilal yu'zinuhu bi salati fa alqa shafarata fa qala ma lahu ribat yadah qala wa kana sharibuhu qad waqa fa qala lahu qussuhu laka ala siwakin aw qussahu ala siwakin. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menyatakan, satu malam aku bersama Rasulullah SAW, kami dihidangkan sebelah daging bakar. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pisau lalu memotong daging itu dan memberikannya kepadaku. Kemudian Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu datang terus melakukan azan, maka Rasulullah SAW meletakkan pisau dan berkata, mengapa dia melakukan hal itu, melakukan azan sedang aku belum selesai makan? Semoga dia beruntung. Maka Mughirah, misainya menurut Al-Mujairi, misai Bilal sebagai yang lain mengatakan misai Mughirah telah memanjang. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, aku akan memotong misaimu yang lebih panjang daripada sugi ini, atau potonglah apa yang melebihi sugi. Qala hadatsana Wasi bin Abdul A'la qala hadatsana Muhammad bin Fudail an Abi Hayyan at-Taimi an Abi Zur'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilayhi zira' wa kanat tu'azibuhu fa nahasa minha. Dan Abu Hurairah menyatakan Nabi SAW dihidangkan daging, maka diberikan bagi bahagian kaki kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menyukainya, maka baginda menggigit daging itu.
Jadi Nabi ini dikatakan Nabi suka kambing yang ada pada bahagian kaki. Dihidangkan Nabi bahagian kaki kepada Nabi SAW dan Nabi SAW menyukai. Itu antara favourite Nabi lah kalau kambing kaki. Sebab apa? Sebab kaki ni, sebab bahagian perut itulah dikatakan bahagian yang paling banyak penyakit. Jadi Nabi tak makan bahagian perut ni. Nabi tahu bahagian perut ni adalah banyak sumber-sumber penyakit yang datang. Jadi Nabi akan pilih yang tempat yang jauh. Iaitu kaki sendiri. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Abu Dawud an Zuhair, yakni ibni Muhammad an Abi Ishaq, an Sa'd bin Iyad, an ibni Mas'ud, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu az-zira'u, wa qala Rasulullah fi az-zira'i wa kana yara anna yahuda samhu. Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW sangat menyukai bahagian kaki hadapan. Dan telah didatangkan kaki hadapan dan baginda mengetahui Yahudi yang meracuni. Jadi ni hadis ni juga ulama ada bahaskan bahawa Nabi tahu yang ada rasa itu sebabkan kambing tu waktu tu Allah bagi mukjizat pada Nabi SAW, kambing tu bercakap, jangan makan kerana aku telah diracuni. Ini antara mukjizat Nabi SAW waktu tu. Dan ada juga riwayat mengatakan bahawa Nabi ni memang termakan juga sikit racun daripada Yahudi tadi. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Muslim ibnu Ibrahim, qala hadatsana Aban bin Yazid, Qatadah an Shahr bin Hawshab an Abi Ubaidah qala tabahtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fitran wa qad kana yujibuhu az-zira'u fa nawaltuhu az-zira'a thumma qala nawilni az-zira' fa nawaltuhu thumma qala nawilni zira' wa qultu ya Rasulullah wa kam li syati min zira'in wa qala walladhi nafsi bi yadihi law sakkata lana waltani az-zira'a ma da'awtu. Nah, Ubaid radhiyallahu menyatakan aku telah memasak untuk Rasulullah SAW satu periuk makanan dan baginda sangat menyukai bahagian kaki hadapan. Maka aku menghidangkan kepada baginda kaki hadapan. Kemudian baginda berkata, hidangkan kepada aku bahagian kaki hadapan. Maka aku pun menghidangkannya. Kemudian baginda berkata lagi, hidangkan ke bahagian kaki hadapan. Maka aku berkata lagi, wahai Rasulullah, berapa banyakkah kaki hadapan kambing? Baginda menjawab, demi zat yang diri ini berada di dalam kuasanya. Seandainya engkau diam, engkau pasti dapat menghidangkan kaki hadapan untukku. Selagi mana aku tetap berdoa kepada Allah. Jadi, Nabi SAW perintahkan untuk bagi kaki hadapan. Bagi, kalau ikut kaki hadapan kambing ada dua lah. Dia sahabat dia pelik lah. Berapa ada kaki kambing hadapan? Oh ya Rasulullah. Jadi Nabi cakap, kalau lah engkau tidak tanya, maka akan ada lagi kaki kambing. Sama juga lah kisah seperti Sayyidina Jabir bin Abdullah yang mengajak kepada Nabi untuk dijemput makan. Tapi waktu tu, isteri kepada Sayyidina Jabir ni dah pesan kepada Sayyidina Jabir untuk ajak Nabi seorang je. Waktu tu dikatakan perang Khandaq. Sayyidina Jabir tengok Rasulullah penat, dia lapar, tapi makanan tu cukup untuk seorang. Lalu bisik-bisik pada Nabi, Nabi lepas ni nak ajak makan kat rumah. Tapi Nabi seorang je. Akhirnya Nabi ni disebabkan ikram kepada sahabat, ajak semua. Dikatakan ada dalam 1,000 ke sahabat waktu tu. 1,000 ke tak silap. Akhirnya semua datang ke rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Dia dah waktu tu dah takut dah kan. Tapi Nabi yang sedukkan. Hampir semua dapat dan akhirnya Nabi pun dapat juga makan waktu tu. Sayyidina Jabir tanya, macam mana boleh Nabi seduk cukup sedangkan tu makanan tu tak banyak. Akhirnya beliau tengok dalam tempayan tu tengok memang habis waktu tu. Tempat-tempat habis. Dan Nabi bersabda, kalaulah kau tak buka tempayan ni, maka sampai hari kiamat masih ada makanan ni lagi. Itu sebab apa? Sebab tertanya-tanya. Sebab betul ke Nabi diseduk sampai cukup kan? Sedangkan makanan ni cukup untuk beberapa orang sahaja. Disebabkan mukjizat Nabi SAW. Qala hadatsana Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Qala hadatsana Yahya bin Abbad an Fulayh bin Sulaiman. Qala hadatsani rajulun min Bani Abbad yuqalu lahu Abdul Al-Wahhab bin Yahya ibn Abbad an Abdullah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kanat az-zira'u ahabbu lahmi la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinahu kana la yajidu lahma illa ghibban wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha ajaluha nudjan. Sayyidina Aisyah menyatakan bukanlah bahagian kambing yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, tetapi baginda tidak memperoleh daging kecuali jarang-jarang. Dan baginda memakannya dahulu kerana bahagian itu yang paling cepat masak. Jadi ada riwayat mengatakan sebab Nabi makan kaki kambing, sebab itu yang paling cepat masak. Jadi
Nabi jarang-jarang dapat, jadi Nabi makan tu dulu. Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan, qala hadatsana Abu Ahmad, qala hadatsana Mis'ar. Qala sami'tu Syaikhan min Fahmin. Qala sami'tu Abdullah bin Ja'far yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna atyabal lahmi lahmul dhahri. Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Ja'far dan menyatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya daging yang paling baik adalah daging dari bahagian belakang yang jauh dengan lambung perut. Oleh Hasan Sufyan bin Waqi', oleh Hasan Zaid bin Hubab, an Abdullah bin Muammal, an ibni Abi Mulaika, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idam al-khallu. Sedang Aisyah menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik kuat adalah suka. Oleh Hasan Abu Quraib, Muhammad bin Ala, qala hadatsana Abu Bakr ibn Ayyash, an Thabit bin Abi Hamzah as-Sumali an Sya'bi an Ummi Hani qala dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala indaki shay'un faqultu la illa khubzun yabisun wa khallun faqala hati ma aqra baitun min udumin fihi khallu. Ummu Hani, Sayyidatuna Ummu Hani menyatakan satu orang hari Rasulullah SAW datang kepada aku dan bertanya, adakah engkau ada sesuatu untuk dimakan? Maka aku berkata tidak, kecuali roti kering dan cuka. Maka baginda berkata, berikan kepada aku. Tidak dikatakan rumah itu fakir, tidak ada kuah, yakni makanan fakir adalah makanan yang tidak berkuah. Rumah yang ada cuka di dalamnya. Maksudnya tidak akan fakir yang ada cuka di dalamnya. Yang rumah dia ada cuka. Itu Nabi mengatakan begitu. Kalau hadatsana Muhammad bin Musanna, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadl Aisyah ala nisa'i ka fadl as-sarid ala sa'ir at-ta'am. Abu Musa al-Asy'ari menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kelebihan Sayyidina Aisyah ke atas wanita yang lain adalah seperti keutamaan bubur sarid, bubur yang dibuat dari roti yang dicampur daging dan berkuah dibandingkan dengan makanan yang lain. Ini kemuliaan Sayyidina Aisyah. Qala hadatsana Ali bin Hujr, qala hadatsana Ismail bin Ja'far, qala hadatsana Abdullah ibn Abdul Rahman ibn Muhammad al-Ansari Abu Tuwala annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadl Aisyah ala nisa'i ka fadli sarid ala sa'id at-ta'am. Sayyidina Anas bin Malik menyatakan Rasulullah SAW bersabda, kelebihan Sayyidina Aisyah tak sesuai wanita yang lain adalah seperti keutamaan bubur sarid dibandingkan dengan makanan yang lain. Kelebihan Sayyidina Aisyah yang dibandingkan dengan makanan yang terbaik di antara makanan yang lain. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli sawrid aqtin summa ra'ahu akalan fi syatin summa shalla wa lam yatawadda. Sayyidina Abu Hurairah menyatakan bahawa beliau melihat Rasulullah SAW berwuduk setelah makan tersebut pun dibuatkan secara masak di keju. Maksudnya Nabi pun pernah makan keju, tapi jarang-jarang kan. Dan beliau melihat baginda makan, bahu kemudian baginda menunaikan solat tanpa berwuduk. Maksudnya tanpa berwuduk, Nabi terus solat. Sebab apa? Makan ini tidak menyebabkan batal wuduk. Qala hadatsana Ibnu Abi Umar, qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah, an Wa'il ibn Daud an ibni wa huwa Bakr bin Wa'il an Zuhri an Anas bin Malik qala awlama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyata bi tamrin wasi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW berwalimah sewaktu berkahwinan baginda dengan Safiyah dengan menghidangkan kurma dan sawit, iaitu sejenis bubur yang dibuat daripada gandum. Jadi kita ni dah terlampau mewah dah kenduri sekarang ni. Kalau Nabi ni kurma dengan sawit saja, kita ni sampai membazir-bazir. Jadi na'udzubillah sampai ke pembaziran. Qala hadatsana Al-Husain ibn Muhammad Al-Basri, qala hadatsana Fudail bin Sulaiman, qala hadatsani Fa'id maula Ubaidillah bin Ali ibn Abi Rafi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala hadatsani Ubaidullah bin Ali an jaddatihi Salma an Al-Hasan bin Ali wa ibn Abbas wa ibn Ja'far atawha faqalu laha isna'i lana طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. فقال فلا اثنئيه لنا. قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في كدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم. فقال هذا مما
Kana yujibu Rasulullah SAW ayusinu aklahu. Sedang Salman radhiyallahu menyatakan bahawa Al-Hasan bin Ali Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far telah datang dan berkata kepadanya, buatlah kepada kami masakan yang disukai oleh Rasulullah dan baik yang untuk dimakan dan baik untuk makan. Maka Salman berkata, wahai anakku, kamu tidak akan menyukai ini. Mereka menjawab, buatkan saja. Maka Salman bangun dan mengambil gandum lalu menumbuknya. Kemudian gandum itu diletakkan ke dalam periuk dan dituang ke atasnya. Sedikit minyak dan dicampur cabai dan rempah lalu dihidangkan kepada mereka sampai berkata, inilah di antara makanan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW dan baik untuk makan. Di Nabi pun pernah dihidangkan dengan makanan yang bagi baginda ini adalah yang paling mewah. Dan dicampur rempah dan dicampur cabai. Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan al-Aswad bin Qais an-Nubayhid al-Hanazi an-Jabir bin Abdullah qala atana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadabahna lahu syatan faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma wa fil hadithi qissah. Dan Jabir bin Abdullah nyatakan bahawa Rasulullah SAW telah datang ke rumah kami. Maka kami menyembelih bagi seekor kambing, maka bagi dia berkata, seolah-olah mereka mengetahui bahawa kami suka makan daging. Dan qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Ana Husayn Jabiran qala Sufyan wa qala hadatsana Muhammad bin Muqaddid an Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu fadakhala ala imra'atin min al-ansar فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بكناء من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى الله عليه وسلم ثم صرف فأتته بولالة من أولالة شاة فأكل ثم صلى عصرا ولم يتوضأ. Dan Jabir menyatakan Rasulullah SAW telah keluar dan aku bersamanya lalu baginda mengunjungi rumah seorang wanita Ansar lalu beliau pada wanita Ansar menyembelih seekor kambing. Dan kami pun memakannya. Kemudian beliau membawakan sepotong sepinggan rotok. Rotok ni kurma yang belum matang lagi. Belum masak. Kalau tamar dia dah masak. Kemudian Rasulullah SAW lalu baginda pun memakannya. Setelah Rasulullah SAW berduduk lalu menunaikan solat zuhur. Kemudian Rasulullah pun beredar. Wanita tadi lalu datang kepada Rasulullah dengan membawa sisa lebih daging. Kambing dan baginda pun makannya. Setelah itu baginda menunaikan solat asar tanpa terlebih dahulu mengambil wudu. Qala hadatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri, qala hadatsana Yunus ibn Muhammad, qala hadatsana Sulaih bin Sulaiman, an Utsman ibn Abdul Rahman an Yaqub ibn Abi Yaqub an Ummi Munzir qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali wa lana dawalin al-lafatun qala faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما يا علي فإنك ناكه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت له سلكا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأعطك فإن هذا أوفق لك. Sayyidina Ummu Munzir menyatakan Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali telah mengunjungiku. Pada ketika itu kami memiliki beberapa tandan kurma mentah yang kami gantung. Lalu Rasulullah dan Sayyidina Ali memakannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Ali, cukuplah wahai Ali, kerana engkau baru sembuh dari sakit. Lalu Ali pun duduk sedangkan Rasulullah SAW terus makan. Berkata Ummu Munzir, kemudian aku menghidangkan selik, sejenis tumbuhan dan gandum kepada mereka berdua. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Ali, makan yang ini kerana ia lebih sesuai bagi kamu. Jadi kalau kurma pun memang kalau terlalu banyak makan pun tak elok juga. Sebab apa? Yelah, mungkin kandungan gulanya banyak. Jadi kita jangan terlampau melebih-lebih. Jadi sebab itulah Nabi SAW larang kepada Sayyidina Ali. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali tengah sakit. Kalau ada Sayyidina Muhammad bin Ghailan, kalau ada Sayyidina Bishr bin Sari, an Sufyan, an Talha ibn Yahya, an Aisyah, binti Talha, an Aisyah, Ummi Mu'min, qalat kana Nabi SAW ya'tini fayaqulu indaki qada'un fa'aqulu la qalat fayaqulu inni sa'imun qalat فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيث قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل. Sayyidina Aisyah menyatakan Rasulullah SAW telah datang kepadaku lalu berkata, adakah ada apa-apa yang boleh dimakan tengah hari ini? Lalu aku berkata, tidak ada. Sayyidina Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu aku berpuasa. Pada hari yang lain Rasulullah SAW telah datang kepadaku lalu aku berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, ada seorang telah memberikan hadiah kepada kita. Rasulullah SAW bertanya, apakah hadiah itu? Aku menjawab, haish, iaitu makanan yang dibuat daripada campuran kurma, mentega dan tepung.
Yang apa tadi tu? Macam kita serial. Kata Rasulullah SAW, aku sebenarnya berniat untuk berpuasa hari ini, kata Sayyidina Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW makan. Kalau ada Sayyidina Abdullah bin Abdul Rahman, kalau ada Sayyidina Umar bin Hamzah bin Riyad, kalau ada Sayyidina Abi Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami, An Yazid bin Abi Umayyah, Al-A'war, An Yusuf bin Abdullah bin Salam. Qala, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام وهذه هكذا. Kena Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menyatakan aku telah melihat Rasulullah SAW mengambil sepotong roti gandum lalu meletakkan kurma di atas roti itu lalu berkata, ini cicahannya yang ini. Lalu baginda memakannya. Nabi cicah dengan kurma, letak kurma. Qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman an Abbad bin Awwam an Umayd an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yujibuhu as-suflu. Qala Abdullah yakni ma baqiya min ta'ami. Anas menyebutkan Rasulullah SAW amat menyukai sup. Yakni maknanya yang dibuat dari tepung dan kurma. Berkata Allah dalam perawi hadis ini yang dimaksud dengan sup adalah apa yang tersisa dari makanan. Jadi menunjukkan Nabi tidak membazir kepada makanan. Nabi sentiasa menghabiskan makanan beliau tanpa membazirkan. Jadi sikit lagi ada berkaitan dengan yang tadi tu, yang Nabi bertanya kepada Sayyidina Aisyah, adakah makanan? Lepas tu Sayyidina Aisyah kata tak ada makanan, tak ada. Lalu tiba-tiba ada orang bagi makanan. Jadi Nabi kata, kalau tak ada aku puasa. Oh kalau ada, okey aku tak puasa lah. Jadi ini menunjukkan untuk khusus puasa sunat, maka boleh kita batalkan walaupun kita dah niat. Dan puasa sunat juga menjadi dalil dekat sini, boleh kita niat sebelum masuknya waktu zuhur. Masih boleh berniat. Tetapi kalau puasa fardu, maka mestilah sebelum subuh. Tetapi berbeza kalau kita membatalkan puasa fardu tanpa ada mudarat, maka itu akan menjadi haram. Akan tetapi puasa sunat, kalau kita batalkan maka tiada lah haram. Jadi insyaAllah, jadi terpaksa lagi sebab apa? Nak mengejarkan bab memang lauk pauk Nabi SAW memang cukup banyak. Jadi sama-samalah kita niat, walaupun kita baca tidaklah secara terlalu banyak. Tetapi kita sebut nama sahabat, nama imam, nama ulama. Yang mana moga-moga kata kalau ulama inda zikri salihin tatanazzalur rahmah. Ketika kita menyebut nama-nama orang yang soleh, maka akan turunnya rahmat. Jadi saya ada satu masukan berkenaan bila kita menyebut nama sahabat, maka sentiasalah kita menyebut dengan Sayyidina kalau untuk lelaki ataupun Sayyidatuna. Sebab apa? Kalau kadang-kadang saya dengar berceramah, kadang-kadang biasanya lah bercakap Anas berkata kepada Nabi, Ali, Abu Bakar, Umar. Seperti tak sesuai. Sebab apa? Mereka ni mendapat radhiyallahu anhu. Yang Allah redha kepada mereka ni. Jadi kita yang ada pangkat, kalau kita ni cikgu, kalau pelajar panggil nama je kan. Orang panggil nama je. Kalau nama cikgu tu Cikgu Kushairi. Kita panggil Kushairi. Pasti kita terasa. Yang ada pangkat doktor, profesor kan. Cikgu ke ustazah sekali pun, kalau kita dipanggil nama saja, pasti kita akan terasa kenapa tak hormat. Begitu jugalah kita kena muliakan dengan imam-imam, contoh Imam Tirmizi. Jangan sebut Tirmizi bukan member. Kalau member bolehlah kan. Ni sebut imam. Dan Sayyidina Ali. Dan juga kalau ada kesempatan, kita sebut juga radhiyallahu anha untuk perempuan. Itu sedikit lah yang boleh kita dapat. Yang walaupun kita baca, sebab saya suka untuk membaca semua riwayat ni supaya apa? Kita menyebut nama mereka ni berpahala dan mendapat rahmat di sisi Allah. Jadi insyaAllah setakat itu dulu. Alhamdulillah. Untuk surat saya dah habis. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan surat yang seterusnya dengan ustaz-ustaz yang sudah ada. InsyaAllah wabillahi taufiq. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.